6 ni dah. Hijaz, Yaman, Najd, Ihsaq, Tihamah, Yamamah. Selang berlalu beberapa tahun terkedepan, 6 ni jadi pecah 8. 6 pecah 8. Hijaz stay lagi ada, Yaman stay lagi ada, Najd stay lagi ada. Baik, yang ni okey. Bila dah ada 3, semua 8, kita perlu berapa lagi? Kita perlu berapa? Okey, 5 lagi. Ada Hijaz, ada Yaman, ada Najd, Al-Hasa, ada Oman, ada Ahqaf, ada Hadramaut, ada Muhrah. Okey, yang ni lah. Jadi 3 campur 5 ni. Yang baru sebenarnya semua ni kawasan selatan lah, bawah pada Mekah tu. Semua kawasan Yaman sekarang. Baik, sekarang ni Hadramaut di mana? Hadramaut pun di Yaman, Ahqaf semua kan? Okey. Yang ini 8. Baik. Bila sebut Hijaz, kenapa dia dinamakan Hijaz? Kalau tanya kumpulan Hijaz macam mana? Apa dia nama solo dia Hijaz tu? Munif. Nanti tanya saudara Munif, apa maksud Hijaz? Baik, Hijaz yang sebenarnya menutup. Hijaz ni kerana dia ditutup oleh 2 daerah, Tihamah dengan Najd. Dia dinamakan Hijaz. Dan Hijaz ni dalam dia ada satu kota yang disebut Makkah. Dalam Quran ada tak sebutan lain bagi Makkah? Bibakkata Bakkah. Apa beza Mekah dengan Bakkah? Apa beza Makkah dengan Bakkah? Apa beza? Ustaz, pi Mekah tak tahun ni? Ada tak jangan tanya, Ustaz, pi Bakkah tak tahun ni? Ada pernah orang tanya, pi Bakkah ke tak? Tak ada kan? Baik. Bila guna pengistilahan Bakkah, dia merujuk Masjidil Haram semata-mata plus Kaabah duduk tengah. Bila digunakan istilah Bakkah, Kaabah, jas Masjidil Haram. Bila guna istilah Mekah, Kaabah, Masjidil Haram dan kawasan kesekitaran Mekah. Boleh faham? Jadi Mekah lebih umum dan luas, Bakkah jas ini dengan ini sahaja. Okey. Baik, kita ada Yaman. Yaman dinamakan Yaman. Bahasa Arab Yamin apa Yamin? Yamin kanan. Yamin kanan. Kerana kedudukan Yaman tu memang berada di sebelah kanan Mekah kalau kita pandang dari sebelah timur. Memang Yaman berada di sebelah kanan Mekah kalau kita berada di sudut sebelah timur. Yamin kanan. Yamin juga dalam istilah Arab ialah sumpah. Kenapa Yamin sumpah? Kerana selalunya orang Arab bila bersumpah dia akan angkat tangan kanan dia. Itu digelar Al-Yamin. Okey. Yaman ni banyak kan? Okey. Najd, Hasa, Oman, Akaf. Okey, itu contoh. Baik, inilah kawasan-kawasan yang berada di Jazirah Arabiyah. Jadi Rasulullah daripada 8 ni akan lahir di mana? Hijaz lah kan? Hijaz, sebab Hijaz ni ada Mekah, Hijaz juga termasuk Madinah lah.
Bakah. Okey. Sekarang ni kita nak tengok orang-orang yang berada di tanah Hijaz ataupun di Jazirah Arabiah ni, jumlah dia yang dicatatkan pada masa lampau berapa? Ada dua riwayat. Ada kata 10 juta pada masa itulah, ada kata 12 juta manusia. Ni bukan Mekah, maksudnya keseluruhan Jazirah Arab ada 100 juta jiwa ataupun 12 juta jiwa manusia yang menetap di kawasan Jazirah Arab pada waktu tersebut. Sekarang ni kita nak tengok apakah yang istimewanya ada pada kawasan-kawasan yang disebutkan. Contoh, biasanya kawasan padang pasir, apa yang menyebabkan mereka boleh up ataupun memperkenalkan diri mereka kepada dunia? Contoh kalau dululah di Mekah, apa yang Mekah jadi tempat tumpuan dan terkenal, termasuk Madinah? Mekah dengan Madinah terkenal dengan apa? Oh, tuan-tuan pergi Mekah, hak sinonim bawa Malik apa? Itulah yang terkenal. Zam-Zam tu memang hak tu kita kata ni sangat khusus sangat, memang tak akan ada tempat lain. Biasa orang mari, inilah daripada Mekah, jamah lah sikit. Apa dia? Kurma. Apa lagi? Anggur. Tin. Satu lagi kacang. Kacang cerdik. Makan pun tak cerdik-cerdik. Okey. Baik. Ni kawasan Mekah, Madinah. Kalau Yaman, Yaman terkenal dengan apa? Ada orang pernah belajar kat Yaman? Oh, madu. Okey, ya betul, madu. Lepas tu jenis batu-batu, permata-permata, marjan-marjan memang terkenal daripada Yaman. Kalau kawasan Oman, pada masa dulu mereka terkenal dengan penempaan tembaga. Orang Oman memang hebat dalam penempaan tembaga, berasaskan tembaga. Kalau Al-Hasab, mereka banyak jenis, apa dia ni? Jenis kayu-kayu yang kita buat bau-bauan tu, jenis bakar keluar asap bau wangi tu, jenis-jenis tu. Yang tu serpihan-serpihan kelebihan pada tempat masing-masing. Tetapi secara umum kawasan ni, kalau kita ambil kenderaan lah, biasanya padang pasir ni kenderaan utama 3 saja. Unta, kuda, keldai, biasa kan? Unta, kuda, keldai. Keldai kita nak umpamakan apa sekarang? Pro 2 Azia lebih kurang tak? Kononnya lah. Marah Pro 2 pula lagi. Kalau kuda ni tahap sedang segmen A, sedang segmen B apa dia? Ferrari tu ni sangat, boleh lah kata-katakan Honda, Toyota apa. Kalau unta tu ni mungkin Jaguar, Mercedes, BMW, Lamborghini, Maserati plus ikut dia lah kan. Okey, ni memang terkenal, ni memang terkenal, dan ni memang terkenal. Baik, dalam banyak-banyak tu, kuda paling terkenal di mana daripada 8 sebenarnya? Kuda antara yang terbaik berasal daripada mana? 8. Oman. Okey, ada kuda terbaik daripada Oman, ya. Ada lagi pandangan lain? Hijaz pun ada kuda terbaik. Tapi kebanyakan kuda-kuda yang elok, baka-baka yang baik datang dari sini. Datang daripada Najat.
antara kuda yang terbaik. Contoh dalam sejarah, kita belajar Syama'il Muhammadiyah. Dalam kitab sirah sekalipun, Nabi ada unta, Nabi pun ada kuda, Nabi pun ada kaldai. Baik, atas dasar Maulidur Rasul, sayang kita pada Nabi, unta hak Nabi pergi hijrah nama apa? Yang Nabi bawa pergi hijrah tu nama apa? Oh, abang ingat, Quswa. Ini hadiah daripada Sayyidina Abu Bakar kan? Quswa. Unta Nabi ni banyak Nabi guna, termasuklah Nabi guna pergi perjanjian Hudaibiyah, Nabi guna pembukaan kota Mekah dia pakai dak ni, tapi hak cover hak paling popular hijrah lah. Okey. Banyak lagi unta Nabi ada 21 hingga 25 ekor. Tapi yang terkenal yang ni. Baik, kuda Nabi. Ada nama? Oh, hilang kepala dah. Baik, kuda Nabi antara yang terkenal 8 ekor kan? 1 sakop. As-Sakop. Asal nama As-Sakop ni Ad-Dars. Nama dia dengan tuan dia asal. Ad-Dars. Nabi beli ni dengan seorang Arab Badui daripada Bani Fazarah. Sakop ni Nabi beli dengan Arab Badui Bani Fazarah. Ni kuda yang jadi pertama milik Nabi. Bila tengok nama yang Nabi letak dengan nama asal kuda ni, apa yang tuan-tuan dapat bayangkan? Apa yang tuan-tuan dapat bayangkan? Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang Arab ini bukan kata anak saja, bukan kata manusia saja yang diberi nama, tetapi binatang-binatang tunggangan, binatang peliharaan, binatang kesayangan juga diberi nama. Sebab itulah antara hubung kait penisbahan turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi dan hubungan kenapa Quran turun kepada orang Arab ada penisbahan dia. Kerana orang Arab ni ingatan mereka cukup kuat, mereka bukan ingat nasab salasilah keturunan keluarga saja, sampai keturunan kuda dia pun dia ingat nama, sampai tok yang keberapa. Contohlah kita tengok kuda, oh cantik kuda hang tak tahu ni baka yang ke-17, nama dia sekian-sekian. Oh dia ni bapak dia dulu nama ni, tok dia dulu nama ni, yang dulu dia habis. Tuan-tuan, kambing kita pun kita tak buh nama kan? Lembu kita pun tak buh nama. Sebab dia memang dia style dia macam tu untuk ini. Dia letak nama-nama, keldai ada nama, tu ada nama. Sebab tu semua barang-barang yang ada kaitan dengan Nabi, kalau kita belajar Syama'il, semua ada nama. Bukan kata binatang, pedang Nabi ada nama, penyangga Nabi ada nama, kemah Nabi ada nama. Nak habaknya. Okey. Ni adalah kuda pertama yang Nabi tunggang waktu perang apa? Waktu perang apa Nabi guna kuda ni? Perang Uhud. Perang Uhud, tentera Islam hanya ada 2 ekor ya, kuda. Tentera berkuda 2. Satu kuda Nabi ni lah. Satu lagi kuda sahabat kan? Abu Burdah bin Niyar. Kuda Abu Burdah ni nama Malamih. Ni je 2 ekor kuda. Yang perang Uhud ni je lah. Kuda Nabi dengan kuda kawan ni. Nama kuda dia Malamih. Apa dia Malamih? Apa dia Malamih? Bukan remeh-temeh. Selalu dia sebut Malhamah Kubra ni lah Malamih. Perang besar. Nama kuda pun perang besar. Kita bukan perang besar. Apa dia? Makan besar, perut besar, cakap besar. Itu kita. Okey. Lepas As-Sakop, Nabi beli satu kuda lagi. Nama apa agak kuda kedua Nabi? Siapa tahu? Kuda ni Nabi beli dengan seorang Arab Badui, Bani Murrah.
Al-Murtajis. Nabi beli dengan Arab Badui Bani Murrah. Al-Murtajis inilah antara kuda yang terhebat dalam sejarah, kerana dia pernah ditunggang oleh Nabi, dan juga Nabi menghadiahkan kuda ni. Inilah kuda yang Nabi hadiahkan kepada cucu dia, Sayyidina Husain. Dan kuda inilah sebagai penyaksi sebenar peristiwa Karbala. Waktu peristiwa Karbala terjadi, Husain naik kuda ni lah, tuan-tuan. Tapi dah ditukar nama. Cari dalam sejarah, kuda tu nama apa? Asalnya ni lah kuda Murtajis ni lah, waktu duduk dengan Nabi. Okey. Yang ketiga, hadiah daripada Al-Lizaz. Ini hadiah daripada Maharaja Mesir. Bukan Maharaja, dia ni macam provinsi saja Mesir, Mekaukis. Waktu Nabi hantar surat dakwah tu kan, Mekaukis dia masuk Islam ke tak? Dia tak masuk Islam, tapi dia menghormati surat Nabi. Dia kirim Al-Lizaz pada Nabi, dan seekor lagi keldai. Seekor lagi keldai nama Duldul. Duldul ni bukan kuda, Duldul ni keldai. Bukan keldai. Duldul ni birol. Birol, apa dia tuan-tuan birol? Baral lah, baral. Campiran beli dah habak kan? Bodoh macam baral. Inilah bagal tu, apa dia bagal tu? Keldai lain, bagal lain. Keldai. Bagal ni kuda kahwin dengan kaldai. Kuda kahwin dengan kaldai, anak tu bagal. Birol, keldai, dongki, bagal. Sebab tu kalau pi Kelantan, kalau dia sebut kalimah ni, bukan kata bodoh macam bagal tak. Bagal ni anak kacukan. Kalau dia kata, oh cometin tu, bagal ni. Bagal tu masuk bukan bodoh tu. Bagal ni maksudnya mesti bapak dia tu Pan Asia ke, mak dia Pan Asia ke, tu bagal. Ada orang Kelantan ni? Tentu faham maksud saya kan? Okey, Duldul. Mekaukis juga hadiahkan 2 orang perempuan. Siapa yang jadi 2 orang tu siapa? Mak kepada Ibrahim, anak Nabi. Siapa? Inilah Mekaukis hadiah. Siapa? Nabi ambil siapa wanita tu? Maryah Kiptiah kan? Maryah Kiptiah. Nama betul dia Maryah binti Syamun. Kipti ni apa dia? Bangsa Mesir. Kipti, penganut Kristian Koptik. Dan adik dia Sirin. Sirin ni Nabi bagi dekat sahabat penyair Hasan bin Sabit. Ambil Sirin, Nabi ambil Maryah. Lahirlah anak Ibrahim. Tapi tak lama, 19 bulan Ibrahim meninggal. Masa Ibrahim meninggal itulah terjadi peristiwa gerhana matahari tu kan. Jadi Nabi habaq, gerhana matahari terjadi bukanlah disebabkan kehidupan ataupun kematian seseorang. Kebetulan Ibrahim meninggal gerhana matahari. Jadi takut ada orang taksub, oh sebab Ibrahim meninggal lah gerhana matahari. Takut gitu. Tak ada sebab pun, kebetulan je. Okey. Lepas tu ada kuda Nabi nama Al-Lahif. Al-Lahif ni hadiah seorang sahabat nama Abu Murrah. Kemudian ada lagi nama Az-Zarid. Az-Zarid ni sahabat yang nama Farwah bin Umair Al-Fazari. Ini 5. Az-Zarid. Al-Ward, ada lagi kuda Nabi nama Al-Ward. Al-Ward ni hadiah sahabat Nabi yang jumpa Dajjal. Siapa?
Masa tu dia Kristian, Nasrani, dia jumpa Dajjal, kemudian dia masuk Islam. Tamim Ad-Dari hadiah kat Nabi. Tamim Ad-Dari hadiahkan kuda nama War. Di kemudian hari Nabi hadiah kuda ni pada Sayyidina Umar. Dia bukan hadiah kuda saja, dia hadiah satu lagi macam kawan ni hadiah, Bighal, nama Fidadah. Keldai kedua Nabi selepas Duldul. Ada sekok lagi nama Ufair, keldai Nabi. Tapi hak banyak Nabi guna ni. Kalau Nabi pergi jalan guna ni Ufair berbanding Duldul dengan Fidadah. Ada lagi lah, ada nama Sanjab, ada macam tuan-tuan tak berapa nak layan tu tak. Ada nama Suhbah. Ni nama-nama kuda Nabi lah lebih kurang. Baik, bila kita sebut Najak ni, siapa minat kuda sini? Siapa minat kuda? Kuda ni antara baka kuda terbaik dalam dunia ni. Kalau kawasan Jazirah Arab ni, antara baka kuda terbaik lah saya boleh sebut lah. Dia asalnya jadi macam mana ni tuan-tuan? Tak boleh tahu ni, dia ada peristiwa. Peristiwa ni tak apalah, walaupun memalukan saya cerita juga. Walaupun memalukan saya, orang Kelantan dia panggil tak ni angin pasang ni apa? Orang Kelantan kita panggil apa? Kalau orang utara dia panggil angin pasang. Allah, dia panggil apa? Dia jadi besar tu. Satu dia ada angin, satu lagi batu. Kalau sini bodeh. Tapi fahamlah maksudnya benda tu. Tapi dia ada dua kan jenis. Satu hak jenis angin, satu hak jenis batu. Saya kena hak jenis batu. Memang Masya Allah sakit lah. Lepas tu buat tak jadi. Bila tak jadi, kita tanyalah orang-orang Arab, kalau orang-orang kamu kena macam ni, apa ubat dia? Dia kata, dua dulu kamu buat. Banyakkan berjalan, dia nak suruh pecah lemak-lemak tu. Walaupun sakit, tahan, banyakkan jalan. Yang kedua, selalu minum air tebu. Selalu minum air tebu. Kita tanya, pasal apa? Dia kata air tebu ni tajam. Untuk penyakit ni, tajam. Tajam lagu mana? Dia kata seumpama segelas air tebu tu seumpama makan satu bilah pisau nesek. Segelas tebu seumpama makan sebilah pisau nesek. Sekali viral pula ni. Kita nak cerita pengalaman, ikut hang lah nak viral apa pun. Mu nak habak dia habak lagu tu. Kita pun duk minum tu tahanlah sikit tapi tak hilang. Bila pi jumpa kali kedua, dia kata hak ni kalau tak hilang lagi tak tahulah. Naik kuda. Maksudnya naik kuda, biar kuda berjalan lama sikit, dia akan hancurkan lemak tu. Hak dia duk pumping kita tu. Naiklah kita, bayarlah 80 junai. Masuk 7 hingga 8 kampung, satu hari suntuk, 8 jam lebih kurang. Hari yang kedua selepas naik kuda, Alhamdulillah tak ada apa. Jadi duk dalam keadaan tu lah kita duk tanya baka-baka kuda ni. Antara lah baka-baka kuda hak terbaik dia kata ada nama Esakhlan. Ada nama Syekh Kabir. Kuda pun ada Syekh Kabir. Ingat orang lah. Syekh Kabir. Ada nama Estopa. Ada nama Kazmin, baka Kazmin. Ada jenis baka Syekh saja. 3, 4, 5. Kemudian ada baka nama Sobah. Ada baka, silap dah nombor ni. 4, 5, 6. Ada baka nama Saklawi. Satu lagi saya lupa, dia 8 jenis. Antara ke? Ni antara baka-baka kuda terbaik yang datang daripada Jazirah Arabiyah. Saya ingatlah, mungkin mereka lagi tahulah. Okey, kembali kepada persoalan
kuda biarlah selesai. Sekarang kita nak pergi kepada main point. Kita isyak pukul apa? Oh, masuk dah. Dia kena azan dulu lah. Kena azan dulu. Boleh saya berhenti dulu lah? Okey. Masuk dah ke belum lagi? Masuk dah. Saya berhenti dulu lah. Kita sambung sekali lagi. Kita tak boleh sambung dah. Kita tak boleh sambung bulan 12 tahun depan lah. Okey, habis bab kuda. Dulu pun kalau perang, contoh zaman perang dulu kita mana ada lagi tanker, kereta kebal, tak ada kan. Zaman dulu semua komander, pejuang, termasuk sahabat naik kuda lah kan. Okey. Dalam sejarah lah contoh kita boleh memperingati satu kuda nama Mucai Palus kan. Ada kuda nama Morengo, ada kuda nama Copenhagen. Ni nama-nama terkenal dalam sejarah. Mucai Palus ni kuda siapa? Siapa tahu sejarah? Antara penakluk terbesar. Mucai Palus ni kuda Alexander the Great. Kalau Morengo ni kuda Napoleon. Bona. Ni saya paling tak erti nak sebut. Sebutan betul dia apa dia? Napoleon Bonaparte. Bonaparte macam tu. Sebab dia nama Perancis. Biasa Perancis ni dia tak ikut ni sangat. Kita baca jadi macam tak betul kan. Copenhagen ni hak lawan dia Perang Waterloo. Perang Waterloo dia lawan siapa? Perang terakhir Napoleon kan Perang Waterloo kan. Napoleon lawan siapa? Wellington kan. Siapa ingat sejarah? Perang Waterloo tak ingat Okey. Ada kita pergi bangsa Nabi terus ya. Asal usul bangsa Arab. Nabi kita kenali sebagai bangsa Arab Quraisy. Sebab ramai di luar sana sejarawan-sejarawan yang di luar agama Islam, non-Muslim, ada yang mempertikaikan keturunan Nabi Muhammad ni. Bukan mempertikaikan apa? Sebab kita duk bincang tentang bangsa Arab. Adakah benar-benar Nabi Muhammad tu bangsa Arab? Kita duk sebut Arab Quraisy. Okey. Contoh nak tahu kita kena naik dia sampai mana? Sampai Adnan. Adnan pula kalau naik lagi sampai Ismail. Baik. Anak Nabi Ismail ada berapa orang? Dia sama macam Bani Israel juga. Bani Israel ada berapa? Bani Israel ada 12. Bani Ismail pun ada 12. Ada orang panggil Nabi, setengah tu Nabayut. Ada setengah panggil Qaidar, ada setengah panggil Kidar. Nabi Muhammad lalu buat ni ya. Anak ketiga Musyam, anak keempat Mishma, 5 Duma, 6 Isa, 7 Hidat, 8 Yatma, 9 Yatur. 9 ke berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Yatur, Nafis, Khaidaman, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seorang lagi saya lupa. Maksudnya daripada Adnan mengikut Qaidar pi Ismail. Ismail akan pi Nabi Allah Ibrahim. Baik. Depa pertikai di sini. Ibrahim datang dari mana? Nabi Ibrahim asal mana? Tempat Namrus dulu. Namrus duduk mana?
Kan Nabi Ibrahim lawan Namrus, kampung dia pun sama dengan Namrus. Di mana Namrus? Di Babylon kan, di Ur, Padang Aram, Babylon, Babil. Orang di sini bangsa apa? Di sini adalah bangsa Kaldea, ataupun Arab sebut Kaldan. Ini bangsa Nabi Allah Ibrahim, bukan Arab. Kemudian Nabi Ibrahim kahwin dengan Sarah. Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar. Hajar itu datang dari mana? Hajar datang daripada Mesir. Hadiah daripada Raja Mesir. Siapa Raja Mesir tu? Zaman tu istilah Fir'aun sudah diguna atau belum? Fir'aun ni bukan start awal dinasti tu Fir'aun dah. Dia ada tengah-tengah tu baru diguna nama pakai Fir'aun. Sebelum tu, walaupun dia tu pemerintah Mesir, tak guna lagi istilah Fir'aun. Time bila guna istilah Fir'aun? Sebelum atau selepas Ibrahim maksudnya? Zaman Ibrahim ni guna ke tak lagi? Ataupun zaman tu bukan zaman Fir'aun, zaman Hyksos ke dia? Sebab celah-celah tu ada keluarga Hyksos kan? Termasuk zaman Nabi Yusuf, Kawani memerintah zaman Nabi Yusuf. Okey, biarlah. Maksudnya Hajar secara umum kita boleh katakan dari sudut warga negara adalah warga negara Mesir. Mesir sinonim apa dia? Bangsa apa? Kipti ke dia? Wallahu alam. Tapi kita letak Mesir. Kaldea campur Mesir. Adakah Kaldea campur Mesir bakal melahirkan Arab? Orang Kaldea kahwin dengan orang Mesir jadi orang Arab lah. Nak tanya dulu ni. Ni hak dia. Ibrahim Kaldea. Kita kata umum warga negara Hajar Mesir. Adakah jadi Arab? Sini dia, contoh dia nak pergi. Lepas tu melahirkan Ismail. Daripada dua darah tadi lahir Ismail. Ismail kahwin isteri dia Bani Jurhum. Bani Jurhum. Jurhum memang Arab lah. Tapi adakah nak menilai, orang Arab ni menilai kekuatan keturunan ada pada perempuan ke lelaki? Lelaki. Kalau lelaki Ismail tu siapa? Ismail hak ni dengan Hajar. Jurhum baru Arab. Biarlah pening lah. Okey, biar dia. Sekarang nak kenal Arab dulu. Arab dulu. Takut Arab pun tak kenal ni. Okey, Arab ni zaman dulu-dulu bangsa ni confirm dia akan keluar sebelum Nuh ke selepas Nuh? Dia seorang orang bicara tentang benda-benda ni. Sebelum atau selepas? Selepas. Baik. Nuh anak berapa orang? Ni tak ada dalam Quran ni. Hak ni semua duduk nama-nama ni duduk dalam apa? Duduk dalam Taurat. Kanaan, Sam, Ham, Yafis. Hak ni hak tak mau dengar kata tu. Hak tenggelam tu. Hak tenggelam ni lah. Hak selamat ni. Sam, Ham, Yafis. Baik. Hak melahirkan bangsa Arab ni Sam. Inilah kalau orang kata keturunan Semit. Semit kalau jumpa dalam kitab ke dalam artikel ke Semit tu merujuk ni. Anak-anak keturunan Sam. Baik. Bangsa Arab ni terbahagi kepada tiga. Pertama disebut Arab Al-Araba. Yang kedua Arab Al-Aribah. Yang ketiga Arab Al-Mustaqrabah. Dalam tiga ni Nabi Ismail duduk komponen yang mana?
Arabah ke, aribah ke, musta'rabah? Tak tahu. Ya. Arab al-Arabah ni Arab yang benar-benar Arab asli pure. Daripada keturunan Iram bin Sam bin Nuh. Okey. Arab al-Arabah ni ada 9 keturunan. Okey, dalam sejarah daripada 9 tu Allah cerita 2. Ni Arab al-Arabah. Pertama kaum Nabi Hud. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang kedua kaum Nabi Saleh, Samud, Amim, Amin, Osam, Judais, Imlik, Jurhum, Ula, Wabar. Ini 9 Arab al-Arabah. Betul-betul keturunan ni yang Quran cerita informasi walaupun sedikit. Ad dengan Samud. Ni hanya ada sedikit saja informasi daripada manuskrip kuno. Hampir kita tak tahu keturunan mereka ni pergi ke mana. Tapi dengan nilaian ahli sejarah, keturunan dan salah silah mereka ni hampir tak wujud dah. Dia seolah-olah sama macam ni. Ni kena hukum dengan Tuhan, ni pun kena hukum dengan Tuhan. Kalau ada pun serpihan kecil-kecil je. Baik. Dulu duduk di mana? Kaum Nabi Hud dulu duduk di mana? Dalam Quran, dua-dua tempat ni Allah sebut dengan nama surah, tuan-tuan. Ada 2 surah dalam Quran tu nama tempat geng ni duduk. Duduk di Ahqaf. Samud duduk di Hijr, ataupun disebut Wadil Qura. Surah Ahqaf, surah Hijr. Ahqaf adalah tempat kaum Ad, Hijr adalah tempat kaum Samud. Ni kita ada informasi lah. Itu pun terhad lah kita kata. Hanya kisah kaum Ad dengan Nabi Hud, kaum Samud dengan Nabi Saleh. Tapi dari sudut sejarah yang luas, kita nothing information. Okey, inilah disebut Arab Arabah, disebut Arab Ba'idah. Apa dia Ba'idah? Jauh, yang dah lepas dah. Hampir susah dah nak detect semua keturunan ni. Okey. Kemudian mari yang kedua disebut Arab Al-Aribah. Arab Aribah ni Arab generasi kedua, yang depa ni adalah disebut Arab Qahtaniyah. Ada menggelarkan mereka Arab Yamaniyah, kerana sebahagian besar duduk di Yaman. Pasal apa ada yang nama Qahtan, pasal apa yang nama Yamaniyah. Hak digelar Qahtan ni hak pi duduk di kawasan Hijaz di Mekah, daripada keturunan Jurhum bin Qahtan. Kalau hak Yamaniyah mari daripada Ya'rib bin Qahtan. Jurhum duduk ke arah Hijaz, Ya'rib duduk di Yaman. Baik. Ingat tak, satu kumpulan orang-orang Arab daripada Yaman, asal dua-dua ni Yaman. Asal dua-dua Yaman. Tapi waktu Jurhum ni nak pi mengembara ke Syam, kelompok-kelompok Jurhum ni lah kelompok paling awal jumpa dengan Sarah dan Ismail. Waktu mereka lalu tu, mereka nampak apa? Keluarga Jurhum, mereka nampak apa? Burung-burung. Burung-burung terbang, burung-burung turun. Tengah padang pasir, ikut teori perjalanan mereka, kalau ada burung terbang, turun satu tempat, bermakna di situ ada punca air. Ada punca air, burung takkan turun senang-senang. Bila pi, tengok ada 2 orang ni, Hajar dan Ismail.
Ada satu punca air, masa tu Zam. Jadi mereka pun minta kebenaran dengan Hajar untuk membuka penempatan di situ. Jadi startlah dengan keluarga Jurhum. Jadi isteri Nabi Allah Ismail iaitu Halah binti Haris bin Amr Al-Jurhumi. Inilah keluarga Jurhum ni. Halah ni jadi memang dia Arab ni, Arab Al-Aribah ni. Bapa dia nama Mudad, pemimpin Bani Jurhum pada masa tu. Okey. Kemudian Ya'rib bin Qahtan. Ya'rib bin Qahtan nama betul dia, hak Yaman ya. Nama betul dia Abdus Syams bin Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Okey. Ni hatuk besar ni, Ya'rib bin Qahtan. Sebab itulah dinamakan Arab Qahtaniyah ni. Jurhum pun sama, Jurhum bin Qahtan. Cuma geng-geng keturunan ni pergi duduk di Yaman tu dipanggil Arab Al-Yamaniyah. Abdus Syams ni dipanggil Sabak. Nama dia Abdus Syams tapi dia dikenali sebagai Sabak. Abdus Syams bin Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Anak-anak Abdus Syams ni, anak-anak Abdus Syams ada yang nama Himyar, ada yang nama Kuhlan, ada yang nama Tababi'ah. Baik. Pernah dengar tak dulu di Yaman kerajaan Himyar? Belajar sejarah kan? Dekat Islam tahun 5. Kerajaan Himyar. Himyar tu nama orang. Kuhlan, Tababi'ah. Baik. Walaupun ada 3 orang anak, mana-mana keturunan yang lahir daripada 3 ni semua duduk bawah pemerintah kerajaan yang bernama Tababi'ah. Kerajaan nama Tababi'ah. Himyar dia ada 3 suku besar. Pertama disebut Zaid, yang kedua Sakasik. Zaid, Sakasik. Okey, satu lagi Quda'ah. Bukan Khuza'ah. Bani Khuza'ah tu Bani Khuza'ah satu. Ni eja macam ni. Ni asal Yaman, Quda'ah. Ni pun asal Yaman juga. Khuza'ah ni pun asal Yaman juga. Nanti dia akan perang lah. Okey. Zaid, Sakasik, Quda'ah. Tapi Kuhlan ni dia anak ramai. Kuhlan ada Bani Hamdan, ada Bani Anmar, ada Bani Tai, ada apa lagi? Malzaj, ada Lakham, ada Juzam. Ingat tak kes Lakham dengan Juzam dalam hadis? Tamim Ad-Dari bersama 30 orang pemuda daripada Lakham dan Juzam. Hadis Dajjal tu kan? 30 pemuda tu daripada Lakham dengan Juzam. Bani Kindah, Aus, Khazraj. Bukan Aus Khazraj, duduk Madinah lah. Mereka asal Yaman, tuan-tuan. Madinah is the land of migration. The land of migration is Madinah. Aus Khazraj ni tempat asal mereka, migrasi di sini. Yahudi diaspora selepas kerajaan mereka mai duduk sini. Nabi kena halau duduk mana? Nabi kena halau di Mekah duduk mana? That's land of migration. Jaffna. Okey, banyaknya. Ini memang banyak. Okey.
Banyak-banyak ni tuan-tuan. Oi, banyak saya kena tulis ni. Nak bagi faham tak apalah. Sekali-sekala. Daripada semua ni, ambil 4 je. Azab. Azab. Qai. Kindah. Lakham. Juzam. Okey. Azab, mereka ni semua keluar daripada Yaman sebab apa? Al-Quran rakam antara tahun 450 atau 451 sebelum Masihi. Apa yang terjadi di Yaman? Sailul Aram. Apa dia? Peristiwa apa ni? Pecahnya empangan Ma'rib pecah kan, empangan yang besar kerajaan Sabak tu, empangan Ma'rib pecah, mereka berpindah secara besar-besaran. Jadi antara daripada ramai ni, azab pi ke utara dan timur. Utara dan timur. Kalau Bani Lukham dengan Jazam, depa pi timur dan barat. Hak ni pi ke utara, depa lewat sikit, lepas pada azab pi baru depa keluar. Kindah dia main kok selatan. Okey, contoh. Kalau Lakham dengan Juzam ni timur barat, Lakham dengan Juzam mereka pemimpin mereka ada nama Nas bin Rabi'ah. Nas bin Rabi'ah ni adalah cikal. Dia sebut cikal, tahu tak? Cikal ni macam pemula kepada raja-raja Munazarah, kerajaan Hirah. Dah dengar kerajaan Hirah dekat Syam? Tak pernah? Yalah. Maksudnya dia cikal-cikal raja Munazarah. Kalau Qai depa pi ke utara, depa singgah di 2 gunung satu tempat. Satu nama gunung Ajak, satu nama gunung Salma. Di sinilah mereka membina penempatan. Sampai 2 gunung ni dinamakan 2 gunung Qai. Kalau Kindah, asal tempat pertama mereka Bahrain sekarang. Depa jam di sini, depa turun di Hadramut. Lepas tu ada kata pi Son'a. Lepas tu last sekali depa pi kawasan Najat. Pi ke Najat tu, geng ni sebahagian dah ada di Najat. Waktu yang terakhir mereka nak pergi ke Najat, ada dah kelompok Himyar duduk di Najat. Jadi clash pula. Himyar